Baiklah, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sesuatu yang menarik juga sebenarnya telah pun kami sediakan untuk saya bincang-bincang bersama dengan tetamu yang akan saya hubungi. Seorang berada di studio bersama dengan saya sebenarnya, dan seorang lagi insya-Allah kita akan hubungi melalui kemudahan Skype. Baik, topik yang kita pilih hari ini ialah PRN Johor, ahli politik mula berzapin. Sebenarnya ikhlaslah saya cakap Prof ya. Bila saya terima tajuk ni daripada penerbit, saya menjangkakan bahawa kita akan bercakap tentang seni tari zapin. Dan daripada promo untuk program Ruang Bicara hari ini pun saya tengok penerbit memasukkan tarian zapin dan sebagainya. Jadi saya fikir alamak, apa saya nak cakap tentang tarian zapin ni sebenarnya. Tapi rupanya kita akan bercakap tentang satu isu yang cukup penting sebenarnya, iaitu Pilihan Raya Negeri Johor. Dan pengumuman sebenarnya telah pun dibuat hari ini oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, di mana ketetapan telah pun dimuktamadkan 28 hari bulan Februari nanti ialah hari penamaan calon, dan 26. Ya, 26. 26 hari Februari nanti ialah hari penamaan calon. 8 hari bulan Mac ialah untuk undi awal, dan kemudiannya pada 12 Mac akan berlangsunglah hari mengundi, satu detik dan ketika yang dinanti-nantikan sebenarnya. Baik, bulan Disember lalu kita sebenarnya baru saja selesai apa yang berlaku di Melaka. Kita dah pun berdondang sayang di Melaka sebenarnya. Dan lepas ini kita akan berzapin pula di Johor. Tapi pandangan Prof sendiri, apakah perlu sebenarnya Pilihan Raya Negeri Johor ini dilangsungkan? Kerana ada juga yang berpendapat bahawa dalam situasi pandemik, dalam situasi Omicron yang sedang melanda negara sekarang ini, ianya mungkin akan memberikan kesan dan juga impak dari aspek kesihatan. Tetapi pandangan Prof bagaimana? Okey, kalau kita perhatikan ni, Malaysia ni telah pun menjalankan beberapa pilihan raya. Kita telah melalui Melaka, pilihan raya umum negeri Melaka. Kita telah lihat pilihan raya negeri Sarawak. Sebelum itu ketika COVID lagi memuncak pun kita telah pun mengadakan pilihan raya negeri Sabah. Dalam keadaan sekarang ini, bila mana kita mengatakan bahawa pandemik telah berubah menjadi endemik, kita andaikan perkara ini berada dalam keadaan terkawal. Istilahnya adalah terkawal, memandangkan ramai yang telah menerima vaksin, ramai yang telah mendapat booster. Jadi saya kira bila mana DUN Johor terbubar, maka tidak ada pilihan lain melainkan melalui dan mengadakan pilihan raya. Okey, tadi saya lupa sebenarnya Prof untuk memperkenalkan tetamu saya lah, walaupun Profesor Dr. Kartini Abu Talib alias Khalid ini sudah pun dikenali sebenarnya oleh penonton-penonton Ruang Bicara. Dan Prof merupakan timbalan pengarah di Institut Kajian Etnik ataupun KITA di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan macam saya janjikan kepada anda, kita ada seorang lagi tetamu sebenarnya yang akan kita hubungi bukan melalui Skype tetapi melalui kemudahan Zoom. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Suhaizan Kayat, iaitu Speaker Dewan Negeri Johor. Assalamualaikum YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YB sihat ya? Dan juga Prof. Apa khabar? Saya berada di Johor ni. Betul. Jadi jutaan terima kasih daripada kami kerana sudi bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan sesuatu yang menarik juga sebenarnya YB ya. Kita juga memberi peluang dan juga ruang dan juga peluang sebenarnya kepada penonton-penonton kita untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi seperti biasalah, dua talian sebenarnya kami sediakan, iaitu di 03 2697 9767 dan juga 03-2697-9768. Baik, saya juga nak dapat pandangan daripada Yang Berhormat Saudara Suhaizan sendirilah. Apakah YB melihat bahawa ini adalah sesuatu yang tak dapat dielakkan? Pilihan raya pilihan raya negeri Johor ini seharusnya diadakan kerana seperti apa yang disebut oleh Prof tadi, Dewan Undangan Negeri sudah pun dibubarkan. Apakah ini masa yang tepat sebenarnya, ataupun ianya mungkin juga dilihat bahawa mungkin terlalu awal dan sebagainya? Pandangan YB? Ya, okey. Kita merujuk kepada kes di Sarawak. Sarawak ni dia dah sampai tempoh dia. Maka ia tidak dapat dielak untuk mengadakan
pilihan raya di Sarawak. Begitu juga di Melaka. Di Melaka ni keadaannya adalah apabila kerajaan sudah hidang majoriti akibat daripada dua ahli politik yang telah mengisytiharkan menjadi bebas, sudah hilang kepercayaan kepada Menteri Besar, maka terjadilah pembubaran DUN di Melaka. Ini berbeza sama sekali di Johor, kerana di Johor ini tempoh masanya ada 17 bulan lagi. Kemudian tidak ada undi tidak percaya terhadap Menteri Besar. Sudah ada jaminan kestabilan daripada pihak bukan kerajaan. Dan telah dibuktikan dalam beberapa sidang DUN di mana usaha-usaha yang mungkin boleh dibuat oleh pihak bukan kerajaan untuk tidak untuk membuat undi tidak percaya terhadap Menteri Besar boleh dilakukan, tetapi mereka tidak melakukan. Ianya merupakan satu jaminan yang dikemukakan oleh pihak bukan kerajaan, selaras dengan satu usaha yang dibuat oleh Menteri Besar sendiri dalam sidang Dewan Undangan Negeri pada tahun lepas, semasa Yang Amat Berhormat Menteri Besar mencadangkan pembangkang yang rakan strategik di dalam Dewan. Maknanya bukan kerajaan ni dianggap sebagai rakan strategik pada belanjawan 2020 pada waktu itu. Jadi maknanya kerajaan dalam keadaan yang stabil, berjalan seperti biasa. Dan pada waktu ini kita memang berada dalam satu ancaman yang besar terhadap COVID-19 ni, sekarang Omicron yang meningkat begitu rupa, Jadi saya kira kalau ditanya kepada saya apakah ianya pada waktu yang bersesuaian, saya kira ia bukan masa yang bersesuaian sebenarnya pada waktu ini untuk membubarkan DUN, kerana tempoh masa yang ada dan kerajaan itu boleh berfungsi dengan baik. Dan saya ada berdialog dengan Menteri Besar. Menteri Besar kata kita ada kelebihan satu kerusi. Sebenarnya semasa langkah Sheraton itu dibuat pada Februari 2020, kerajaan ini bermajoriti 2 saja. Pada asalnya 28. Apabila satu orang melompat pergi ke Barisan Nasional, menjadikan 27-29. Bila Datuk Osman Safian Allahyarham meninggal, maka menjadi 27-28. Bermakna daripada awal lagi, semasa kerajaan ini ditubuhkan, majoritinya adalah 2 dan sekarang 1. Apa beza 2 dan 1? Sebenarnya tetap juga kecil. Kalaulah maknanya kerajaan ini memikirkan tentang kestabilan, tentulah kerajaan ini tidak melakukan langkah Sheraton yang sebelum itu kerajaan itu dalam keadaan cukup stabil. Bila dialih oleh kerajaan yang baru, menjadi ia tidak stabil. Jadi saya kira dari segi kesesuaian itu atau justifikasi untuk pembubaran DUN itu tidak bersesuaian lah pada saya. Tak bertepatan, tak cukup kuat lah. Tidak ada naratif yang diyakini oleh rakyat mengapa mereka perlu mengundi pada waktu ini. Apapun, Dewan telah dibubarkan. Jadi kita laluilah proses-proses seperti biasalah. Sebab soalan itu apakah sesuai, so itulah jawapan daripada saya lah. Okey, menarik Wabi. Tapi sesuatu yang menarik juga sebenarnya, Prof, juga ada pandangan-pandangan kerajaan yang stabil, saya petik daripada apa yang disebut oleh Yang Berhormat sebentar tadi. Tetapi kalau kita lihat daripada kedudukan kerusi di Dewan Undangan Negeri, seperti apa yang disebut oleh Wabi jugalah, 28 kerusi menjadi milik BN, ataupun lebih tepat lagi PN sebenarnya, dan 27 kerusi milik Pakatan Harapan. Jadi cuma ada 1 kerusi majoriti saja kepada parti ataupun kepada kumpulan parti yang memerintah, dan itu dilihat sebagai satu situasi yang cukup fragile, dan ianya boleh berlaku apa saja. Kalaulah ada yang ingin melakukan apa yang disebut sebagai lompat dan sebagainya, mungkin juga kerajaan yang ada sebelum ini juga akan tumbang. Tapi pandangan Prof, apakah betul kalau kita andaikan bahawa kerajaan yang ada ketika itu adalah kerajaan yang
yang bersifat terlalu fragile sebenarnya? Saya kira istilah fragile tu mungkin tepat walaupun YB telah pun menyatakan beliau ada pandangan yang berbeza. Beliau merasakan bahawa ada kestabilan dalam tempoh 17 bulan itu sepatutnya tidak perlu menunggu sehingga sampai tempoh untuk berlakunya pilihan raya Tapi dalam keadaan ini kita perhatikan kursi 28-27 memanglah dalam keadaan resulting majority ni apa-apa pun boleh berlaku. Tambahan pula semua maklum bahawa dalam Perikatan Nasional itu sendiri tidak ada, saya kira, pemufakatan yang jelas. UMNO masih merasakan dirinya adalah abang long besar, abang yang sulung, lebih berkuasa, lebih kuat dari segi saiz dan juga ketahanan yang lama sebuah parti lama berbanding dengan Bersatu yang dilihat sebagai parti sepihan tidak membumi, terapung-apung ibarat teratai. Tiba-tiba masih dilihat mahu menumpang. Saya kira UMNO memberi kata putus yang jelas kalau kita melihat pengajaran di Melaka ialah bagaimana tidak mahu lagi berkongsi dengan maksud PN tadi UMNO telah bersedia untuk berdiri sebagai UMNO dan BN dan keadaan ini yang kita lihat menyebabkan terbubarnya DUN di Johor. Ramai yang melihat perkara 28-27 itu sebenarnya tidak ada kestabilan dalam negeri Johor sendiri, DUN Johor sendiri, maka adalah lebih tepat dan jelas untuk menyatakan bahawa membuktikan siapakah yang lebih ampuh untuk memimpin Johor. Okey, kalau kita lihat YB Suhaizan daripada komposisi yang ada ketika ini, apakah ini satu lagi walaupun YB tidak bersetuju dengan apa yang berlaku sebenarnya, tapi ianya telah pun berlaku, dan apakah YB melihat bahawa mungkin, apakah berkemungkinan besar bahawa kesan ataupun senario suasana politik yang akan berlangsung nanti ekoran daripada pengumuman untuk mengadakan pilihan raya negeri Johor ini mungkin akan mengakibatkan ataupun berlakunya keputusan-keputusan yang di luar jangkaan? Sebelum tu saya nak sebut sikit berkenaan dengan Dewan ini sebenarnya. Ruang untuk undi tidak percaya terhadap menteri besar ni adalah sangat besar dalam Dewan itu. Di dalam Dewan itu sebenarnya rakan-rakan ahli Dewan khususnya daripada PN Perikatan Nasional ini sebenarnya beberapa ahli Dewan tidak hadir. Jadi sebenarnya banyak kali dalam Dewan itu sebenarnya bermajoriti daripada bukan kerajaan. Kerana ketidakhadiran mereka, ketidakhadiran daripada Perikatan Nasional. Tapi sepanjang 2 tahun itu sebenarnya bukan kerajaan tidak menggunakan ruang itu untuk undi tidak percaya terhadap menteri besar. Boleh saja pada bila masa mereka menghantar satu usul kepada speaker untuk membuat usul tidak percaya terhadap kerajaan. Boleh saja pada bila masa. Tetapi oleh kerana jaminan daripada pihak bukan kerajaan untuk kestabilan, kerana memahami tentang kesusahan rakyat pada waktu ini, maka mereka tidak lakukan. Dan peristiwa kelebihan satu ini bukan di Johor, pernah berlaku di Kelantan. Pada tahun 2004, apabila Tuan Guru Nik Aziz pada waktu itu hanya kelebihan 1 kursi saja di Kelantan. Tetapi sampai akhir penggal, Tuan Guru Nik Aziz mesti mengekalkan kedudukannya sebagai kerajaan, tidak membebarkan 17 bulan lebih awal daripada apa yang ada. Pada waktu itu diingat bahawa UMNO Kelantan tidak pernah memberi jaminan kestabilan politik pun berbanding dengan bukan kerajaan di negeri Johor. Bukan kerajaan di Johor memberi jaminan. Di Kelantan tidak ada jaminan kestabilan pun. Ini sesuatu yang harus dipaham. Dan budaya di Johor ni dia berbeza sikit dengan kali dengan negeri-negeri lain, kerana dari segi walaupun kita ada kerajaan dan bukan kerajaan, muafakat kita untuk melihat negeri Johor di dalam keadaan yang stabil itu sesuatu yang telah dibuktikan dalam Dewan ini sebenarnya. Jadi itulah
yang rakyat sekarang ni tertanya-tanya apa masalah sebenar, dalam keadaan mereka susah tapi juga mahu dibubarkan, dalam keadaan yang maknanya kerajaan boleh berfungsi dengan baik tetapi dibubarkan juga. Dan saya lagi sentuh sikit apa yang sebut oleh Prof tadi berkenaan dengan PN itu yang menjadi tidak jelas. Okey, saya nak tanya balik, semasa kerajaan itu dibentuk, tidak ada siapa pun yang memaksa untuk kerajaan ini diwujudkan. Pada waktu itu muafakat ini adalah melibatkan Barisan Nasional dan PN pada waktu itu. Dan sekarang pun sama juga. Pada waktu itu sebelum bubar itu, PN dan BN juga. Tidak ada siapa yang memaksa pada waktu itu untuk dua kumpulan ini bertemu. Dan mereka pun memahami antara satu sama lain. Tetapi pada waktu itu perkahwinan itu dilaksanakan. Apakah pada waktu itu tidak terfikir bahawa kerajaan ini akan bermajoriti 2 dan 1? Tiba-tiba perkahwinan itu dilaksanakan juga. Kalau katakan sebelum ini daripada 20 pergi ke 1, itu saya terima lah. Tapi kalau 2 dan 1, apa beza 2 dan 1? Ini yang tu. Lagi satu, okey, kita duduk dalam kerajaan, kita dah berkahwin dengan pasangan kita, tentulah perlu menjaga dari segi hubungan sesama kita. Ini setiap hari, setiap minggu, timbalan pengurusi UMNO Negeri Johor yang menjadi timbalan kepada Datuk Hasni, Datuk Jazlan, setiap hari, mungkin setiap minggu, ada sahaja komennya yang mengguris hati pakatan di dalam kerajaan. Apakah ini nakkan kestabilan? Sepatutnya kerajaan mementingkan tentang kestabilan, tetapi provokasi itu dibuat oleh UMNO sendiri. Apa maknanya itu? Seolah-olah UMNO mahu Dewan ini dibubarkan. Sebab itulah provokasi itu dibuat kerap kali. Kalau kerajaan memikirkan, kalau UMNO memikirkan kestabilan, maka dia akan protek kerajaan itu, mengelakkan daripada ucapan-ucapan yang provokasi. Yang diutamakan adalah kepentingan rakyat pada waktu ini. Apa untungnya? Apa untungnya provokasi itu dibuat dalam tempoh rakyat sedang susah sekarang? Inilah persoalan-persoalan yang saya utarakan beberapa kali tapi tidak pernah dijawab oleh kerajaan. Khususnya UMNO Barisan Nasional. Banyak lagi persoalan sebenarnya. Saya tahu apa ni Prof juga ingin menambah. Tapi sebelum itu Prof, saya difahamkan kita ada 2 pemanggil di talian. Jadi kita ambil dulu panggilan daripada 2 pemanggil ini. Yang pertama ialah Dr. Muzaffar dari Kuala Lumpur. Saya difahamkan dah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Syarkawi. Saya Syarkawi. Ya, saya. Cantik you punya face, Mas. Itu bernama punya kah? Betul. Kalau ada ekstra bagi satu. InsyaAllah. No problem. Okey. Ini isu PRN Johor. Politik. So, kalau isu politik Akta Sultan memang saya suka call. Ada satu lagi isu rasuah. Okey. PRN Johor. To be honest lah, Syarkawi. Saya lah sebagai rakyat Malaysia ni kan. Okey. Saya rasa saya dah muak lah dengan hidangan-hidangan pilihan parti politik yang ada kat bumi Malaysia ni, Syarkawi. Minta maaf lah ya. Itu aja choice yang ada depan mata saya. Sejak zaman Merdeka, ya inilah juga. Tak ada satu kelainan. Tahun 2018 tu kita harapkan satu pembaharuan. Pun sekerat jalan juga tak jadi. Kesian juga kat diorang. Banyak isu lah kalau kita cerita pasal politik pilihan raya ni, especially nowadays. Tahun ni kita dah ada undi 18 tu dah kuat kuasa kan. Betul. Lepas tu kita ada isu akta lompat parti, akta dana politik, apa lagi macam-macam lah. Manifesto pilihan raya yang tak boleh dipercayai. Tapi I don't want to raise this issue lah. Ini banyak kali dah raise. Saya nak tanya satu soalan je lah. Kalau anybody can explain, this about apa yang third force ni.
kuasa ketiga. Tak tahu kita kat Malaysia ni ada kuasa ketiga tak? Dekat PRN Johor nanti ada tak? Ura-ura dengar-dengar mengenai kemunculan kuasa ketiga. Parti politik barulah. Yang boleh menjadi satu alternatif kepada rakyat Johor dan juga rakyat Malaysia nanti untuk memilih. Sebab dah muak dengan apa yang ada ni. Bagilah kita pilihan yang baru. Itu nak tanya, kemunculan third force ni, kuasa ketiga, ada ke tak ada? Itu aja. Okay, thank you. Stay safe. Terima kasih banyak-banyak Dr. Muzaffar dari Kuala Lumpur. Soalan yang baik sebenarnya. Ridwan dari Pulau Pinang pula. Kita dengar apa pandangan beliau melalui panggilan telefon. Assalamualaikum Ridwan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Cik Sekari dan ahli panel. Ya. Apa soalan saya ini mengenai dia punya peruntukan untuk adakan pelarian kecil ni lebih kurang 150 juta. Okey. Takkan apa kerajaan negeri Johor tak terfikir 150 juta ni kalau kita ambil duit ni kita boleh buat kebajikan kepada rakyat. Kita boleh sumbang kepada rakyat yang akibat banjir kan, orang kena bencana banjir, kita boleh bagi. Tetapi apabila kita buat buat pilihan raya ni kita telah membazir. Kita kena tunggu PRU pun boleh kan. Kita boleh parlimen dengan state sekali. Itu soalan saya yang pertama, minta ahli panel ulas lah. Yang kedua, saya ingat ada satu bidalan elok pelamin siap nikah tak jadi. Itu minta ahli panel ulas lah. Okey, yang ketiga saya tertarik perkataan perkataan itu dalam politik tetapi saya tengok apabila abang sulung kita apabila dia jadi pemerintah, patutnya dia jaga baik-baik sebab dia telah kuasai kan di parlimen. Tapi apabila dia pegang state, dia buat pilihan raya, patutnya dia kena fikirkan masalah ni minta ahli panel ulas dalam ni. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi mungkin Prof, sebelum kita panjangkan lagi mengulas tentang apa yang dibangkitkan, apa kata kita rehat dulu buat seketika. Boleh, dan kembali nanti kita akan terus mengulas perkara-perkara yang dibangkitkan oleh panel ataupun pemanggil-pemanggil kita setakat ini. Kita rehat seketika ya. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang PRN Johor. Ahli politik mula bersapin dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Kartini Abu Talib dan juga yang berhormat Suhaizan Kayat yang berada di talian melalui kemudahan Zoom yang telah pun kita hubungi. Jadi mungkin menarik juga daripada apa yang disebut oleh YB Suhaizan tadi. Barangkali Prof juga ada pandangan yang tersendiri bila kita bercakap tentang apa yang sedang berlaku ketika ini. Strategi politik itu kadang-kadang adalah sesuatu yang tak dapat kita jangkakan, tetapi ianya dilakukan mungkin ada sebab-sebab tertentu. Pandangan Prof. Saya kira pertama sekali nak menjawab tentang YB bila dia mengatakan bahawa tidak pernah ada undi tidak percaya dilakukan terhadap YB. Dalam politik, dalam survival of the fittest, dalam urusan power relation, kita perhatikan mana-mana parti politik akan melihat peluang dan ruang yang terbaik. Kalau kita lihat sejak 2018 bila mana Pakatan Harapan memegang tampuk kerajaan, 2019 sebelum berlakunya langkah Sheraton dan kita perhatikan pilihan raya kecil daripada 2019 tu, kalau kita lihat teliti, bermula dengan Cameron Highland, kemudian Semenyih, Chini, Tanjung Piai, Kimanis, Slim, semuanya disapu bersih oleh BN dan kemenangan 2/3 majoriti di Melaka juga sebagai satu saya kira bukan suatu yang mengejut tapi suatu yang memukul Pakatan Harapan untuk memikirkan kembali apa silap mereka. Adakah rakyat sudah lupa apa yang sebenarnya pitching berkenaan korupsi 1MDB semua dan kemenangan ini pula ditambah pula dengan GPS di Sarawak. Jadi GPS kembali menjadi fixed deposit kepada UMNO. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Saya kira parti-parti politik juga melihat percaturan mana yang terbaik dalam berurusan berkenaan survival of the fittest dan juga persoalan kuasa balance, power balancing, power relation. Jadi di sinilah saya lihat percaturan UMNO cuba mengambil peluang lah. Walaupun tidak ada undi tidak percaya dilakukan kepada MB, tapi melihat peluang ini seolah-olah mahu
perkara yang berlaku, kejayaan di Melaka, kejayaan di Sarawak itu diulang di Johor. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Walaupun dalam keadaan melihat bahawa ada yang melihat adakah tidak mempedulikan nasib rakyat dalam keadaan pandemik, semakin pandemik COVID-19 Omicron semakin meningkat, tapi kita kena ingat bahawa kalau kita perhatikan walaupun kes tinggi 13,000 saya perhatikan bahawa ini sampai tahap 1 saja dengan adanya lengkap bervaksin, telah pun lengkap booster yang ketiga, ramai yang yakin mereka akan pulih. Saya juga pernah kena positif COVID-19 dan pulih insya-Allah. Jadi dalam keadaan kita meyakinkan rakyat bahawa pandemik telah berubah kepada endemik, maka tidak ada halangan untuk pilihan raya berjalan dan Melaka, Sabah dan Sarawak telah memperlihatkan bagaimana Electoral Commission telah menjalankan tugas dengan baik, pematuhan kepada SOP, maka rakyat boleh turun untuk melaksanakan tanggungjawab dia. Okey, menarik. Saya juga nak dapat pandangan daripada YB Suhaizan berkaitan dengan apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita tadi, Dr. Muzaffar, YB. Dia menyebut bahawa menjangkakan dan juga mengharapkan apakah akan wujud nanti apa yang dipanggil sebagai the third force dalam pilihan raya negeri kali ini, ataupun parti-parti yang sedia ada ketika ini juga akan terus mewarnai pilihan raya negeri Johor ini. Jadi pandangan YB, apakah akan wujud satu parti baru yang barangkali akan memberikan satu impak yang berkesan dalam pilihan raya negeri Johor, seperti apa yang disebut oleh Dr. Muzaffar tadi. Pandangan YB? Okey, saya menarik dengan pandangan Profesor Dr. Kartini tadi yang menyatakan bahawa ini peluang yang terbaik oleh Barisan Nasional untuk mendapatkan kuasa. Saya kira permis itu tersasar sebenarnya. Permis itu tersasar kerana sepatutnya permisnya adalah untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan parti politik tertentu sebenarnya. Kalau kita ada 17 bulan lagi, sepatutnya masa itu dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat yang sedang susah pada waktu ini, yang tidak ada pendapatan yang cukup. Mereka tertekan hidup mereka. Ini prioritinya, bukan pembebaran DUN. Kalau begitu, apa disebut oleh Profesor tadi, bermakna bahawa selama ini yang dinyatakan oleh pihak kerajaan, yang menyatakan ketidakstabilan itu semua adalah suatu justifikasi yang sengaja diwujudkan. Sebenarnya itulah matlamat sebenarnya adalah apabila mereka melihat potensi-potensi yang berlaku di Melaka dan di Sarawak, maka dibubarkan. Itulah justifikasinya mungkin. Dan saya nak lengkapkan lagi justifikasi ini apabila kenyataan dibuat oleh pengarah War Room UMNO, Datuk Muhammad Hassan, Timbalan Presiden UMNO, dengan jelas dia menyatakan bahawa jika turnout lebih daripada 65%, UMNO akan hadapi masalah. Maknanya bahawa UMNO suka, UMNO Barisan Nasional suka kalau rakyat ini tidak boleh keluar mengundi. Maknanya di bawah 65%. Dan tempoh COVID ini adalah langkah yang sangat efektif untuk tidak mengeluarkan ataupun untuk merendahkan turnout ni. Saya nak gambarkan, saya nak lanjutkan lagi. Sekarang ini Omicron dalam beberapa hari ini dah meningkat begitu tinggi. Hari ini 17,000. Di Johor sudah 1,600. Kita anggap sajalah yang dewasa itu 1,500. Kita ada tempoh 1 bulan lagi. Bayangkan berapa ramai yang akan terkesan dengan COVID ini. Mungkin mencecah 5,000. Okey, Prof kata ia hanya stage 1 dan stage 2, bukan stage 5. Tapi kena ingat bahawa 5,000 orang ini pada satu hari dia tidak boleh mengundi. Kerana apa? Kerana dalam tempoh kuarantin. Tempoh kuarantin ini adalah 5 hari. Maknanya pada waktu itu kata 5,000 orang. Dan tempoh sebulan lagi 5,000 orang di Johor. Itu mungkin sebab Omicron ni terlalu pantas 5,000 kali dengan 5 hari kuarantin. Berapa tu? 5 kali 5, 25,000 orang tidak boleh mengundi kerana dalam tempoh kuarantin. Bagaimana pula yang kontak rapat pula?
keluarga yang bersama-sama di dalam rumah dan sebagainya. Satu rumah berapa pula? 5 kali 3. Kata 5,000 tadi kali 3. Kali 3 pula. Lepas tu mereka ni tak boleh juga mengundi kerana mereka ini adalah kontak rapat. Maknanya nak sebutnya adalah terlalu ramai yang terjejas. Jika melaksanakan pilihan raya dalam tempoh ini, ya, sebab itulah saya nyatakan bahawa masa itu tidak sesuai dalam tempoh ini. Bukan kita tidak tahu kesan Omicron ini. Kerajaan tahu, Datuk Hasni tahu kesan daripada Omicron ini terlalu pantas merebak. Ya, telah dibuktikan di luar negara benda ini berlaku, tetapi kenapa ianya dilaksanakan? Dan saya menjawab persoalan dengan muat politik. Betul, sebenarnya bukan Dr. Muzaffar saja yang muak, ya. Saya dalam meneliti politik ini pun rasa rakyat akan muak dengan politik ini. Kerana saya sebut, bila rakyat kenapa muak? Kerana tidak ada justifikasi yang jelas. Bubar pun tak jelas, langkah Sheraton yang ambil pun tidak jelas, segalanya tidak jelas. Kenapa tidak diberi ruang kepada Pakatan Harapan meneruskan kerajaannya, ya, yang diberi mandat oleh rakyat? Tidak ada justifikasi yang jelas. Sebab itulah rakyat muak. Dan third force ini memang wujud, ya. Dan sekarang ini antara third force yang ada ni adalah muda. Mereka adalah kumpulan anak muda yang menubuhkan satu parti politik baru, namanya Muda. Walaupun Muda ini telah menjalinkan hubungan dengan Pakatan Harapan, dan tadi petang pun saya dah bersama dengan Syed Saddiq, ya, memeterai satu perjanjian, persetujuan bersama untuk third ataupun Muda ini bertanding. Sebahagiannya adalah yang telah disumbangkan oleh amanah sendiri. Ini merupakan kerusi amanah yang kita sumbangkan kepada Muda untuk mereka bertanding. Itu kerjasama dengan kumpulan ini. Dan saya panjang sikit lagi sebelum saya bagi dalam masa ini. 150 juta disebut oleh penanya yang kedua tadi, saya lupa nama dia tadi siapa. 150 juta tadi. Ini hujah saya. Saya dah kemukakan berkali-kali bahawa kalau ianya dilaksanakan bersama dengan pilihan raya umum di peringkat federal, kita telah save 150 juta. Sepatutnya kerajaan memikirkan perkara itu. Dalam tempoh yang susah sukar ini, sepatutnya kita jimatkan wang. Tapi oleh kerana kita mahu, seperti mana Prof sebut tadi, mengambil kesempatan daripada apa yang berlaku untuk mendapatkan kuasa, maka dia tak kira 150,000 ke 150 juta ke, maka dia tak memikirkan langsung bahawa sepatutnya duit 150 juta itu boleh dijimatkan melalui pilihan raya yang sama di peringkat negeri dan juga persekutuan. Baik, menarik apa yang disebut oleh Wabi. Mungkin Prof. Ya, saya sebenarnya saya mendengar hujah yang diberikan tu ada bunyinya ada sentimen grievances sikit lah. Sebab kalau kita katakan bahawa tidak adil untuk pilihan raya dilakukan, saya baru turun Johor, sempat juga ke Johor Premium Outlet, bersesak-sesak orang, ke Desaru Resort pun bersesak-sesak orang, Jadi pada saya lah, kalau kita nak tengok metafora dan keadaan yang berlaku di sini, lebih kepada kepembangkangan mungkin mahukan membeli masa, mereka mahu membeli masa, dan mereka sedar bagaimana pukulan dalam GPS Sarawak, pilihan raya Melaka, dan berturut-turut kekalahan dalam 2019 pilihan raya kecil itu, sebenarnya mereka mahukan masa untuk mencari kekuatan. Namun begitu, mungkin UMNO tidak memberi peluang ini, kerana melihat peluang banyak berada di UMNO dan UMNO dan BN. Dan yang kedua, seterusnya bila bertanya tentang third force ni, kita kena jelas. Third force ini dia ada dalam dua bentuk. Satu sifatnya state actor,
satu lagi non-state actor, ya. Dan kebanyakan third force non-state actor ni berada di luar negara banyak. Di dalam negara kita mungkin third force ini non-state banyak merujuk kepada NGO lah. Seperti mana yang Dr. Muzaffar mahu lihat, adakah telah ada parti baru. Kita lihat yang dalam senarai ini selain daripada kepembangkangan, Alliance dalam Pakatan Harapan maupun dalam Barisan Nasional, ada pejuang warisan dan muda. Namun highlight hari ini banyak yang melihat muda, kerana kalau kita lihat Facebook pun follower muda ni ramai. Tapi kita harus ingat bilangan undi 18 yang berdaftar mungkin lebih dalam 700,000 sama ada mereka boleh membeli impak besar atau tidak dalam pilihan raya negeri Johor ini. Kita boleh lihat apakah pola-pola orang muda ini sanggup bangun pagi, beratur. Mereka ni dia ada dunia game sendiri dan mereka very diverted dengan urusan sekolah, urusan kerja dan sangat bergantung kepada ibu bapa untuk bergerak ke tempat-tempat mengundi. Mungkin juga boleh difikirkan bagaimana undi 18 kalau kita perhatikan 2018 ada beberapa kursi terutama sekali 30 kursi 2018 itu dimenangi kebanyakan kawasan bandar adalah DAP. Mungkin di situ undi 18 boleh memainkan peranan memberi third force yang signifikan dalam keadaan yang begitu. Tapi melihat kepada pola-pola yang terkini, GPS Sarawak dan Melaka, kita nampak dan kita perhatikan bahawa UMNO seolah-olah yakinlah dia boleh mengembalikan kepimpinan di Johor. Tetapi ada juga persoalan ni, rakyat di luar sana selagi mana UMNO belum melakukan pembersihan total, belum tentu kemungkinan untuk menawan Johor sepenuhnya. Berkemungkinan tak Prof, bila Prof sebut tentang pengundi baru, pengundi muda khususnya, apakah berkemungkinan besar juga parti-parti politik yang akan bertanding dalam PRN Johor kali ini akan mengemukakan ramai calon-calon muda dalam pilihan raya negeri kali ini? Kalau kita perhatikan pola Melaka, UMNO berjaya mendapat 2/3 majoriti dengan mengenengahkan 80% calon-calon muka baru. Maknanya bersih, ada integriti, mahu mengembalikan imej yang lebih baik. Dan kalaulah taktikal dan strategi yang sama digunakan oleh UMNO di Johor, dengan memperkenalkan muka baru yang ada integriti, dan kalau mencari mereka-mereka yang profesional, yang rapat dengan rakyat. Kalau kita perhatikan, kalau lantik doktor misalnya sebagai calon, doktor perubatan, ada klinik 24 jam, rapat dengan masyarakat, mungkin senang untuk pengundi kawasan mengundi dan kenal calon tersebut. Melainkan dalam keadaan sekarang kita perhatikan oleh kerana PKP dengan COVID semua, banyak platform kempen yang bentuk baru perlu diperkenalkan sebab rakyat tak boleh berjumpa terus dengan calon-calon dan tidak boleh mengenali calon. Jadi cara yang terbaru ialah mana-mana parti politik yang boleh menguasai media sosial, saya kira mungkin boleh menguasai dan mempengaruhi keputusan untuk mengundi di dalam kalangan pengundi. Okey, cuba kita dapatkan juga pandangan daripada YB Suhazan berkaitan dengan isu ini. Barangkali YB, saya tahu YB juga merupakan naib pengerusi Parti Amanah Johor, dan tentunya lah PH juga mempunyai strategi yang tertentu. Dan kalau kita lihat daripada apa yang dicatatkan oleh PH dalam pilihan raya yang lalu ialah memenangi 27 kerusi. Itu kita tahu. DAP memenangi 14 kerusi, PKR 7, dan Amanah sendiri ada 6 kerusi yang dimenangi dalam pilihan raya yang lalu. Jadi apakah YB merasakan bahawa mungkin juga dengan perkembangan yang sedang berlaku ketika ini dari senario politik, pergolakan politik dan sebagainya, apakah PH juga mempunyai peluang yang cukup cerah dalam pilihan raya negeri kali ini, terutamanya Amanah sendiri, apakah akan dapat mengekalkan ataupun menambah 6 kerusi yang telah dimenangi dalam pilihan raya yang lalu? YB? Sebenarnya Cik Sarkawi PH itu menang atas nama PH menggunakan logo keadilan pada waktu itu, bukannya 28 campur 8 jadi 36. Sebab 8 itu daripada Bersatu yang tidak bersama dengan Pakatan Harapan selepas langkah syaratan. Maksudnya 38 jadi 36 36 kedudukan itu dan bila sekarang ni ada yang sedikit berbeza pengundi
dalam pilihan raya kali ini berbeza dengan Melaka. Melaka ini dahulu tidak ada dua kumpulan ini. Satu kumpulan anak muda berumur 18 hingga 20 tahun. Satu lagi tidak ada undi auto di Melaka ini. So sekarang ni di Johor telah digazet pada 14 hari bulan 1 2022 ini, kedua-dua kumpulan ini telah digazetkan. Jadi maknanya kita ada pengundi yang baru. Jumlahnya adalah 700, yang baru ni 756,247 orang. Ya, betul. Ini adalah market baru kepada kedua-dua pihak ini ya. Jadi sebab itulah ya, pada waktu itu kita menjalinkan hubungan dengan parti baru yang namanya Muda, yang berpotensi untuk menarik sokongan anak-anak muda ini. Jadi saya kira kelebihan itu pada waktu ini ada pada Pakatan Harapan. Walaupun pada waktu ini dalam ancaman COVID ya, cuma kita ada bimbang sedikit berkenaan dengan turnout ini. Apabila Omicron ini telah semakin hari semakin meningkat ya, kita khawatir ada sebahagian daripada pengundi tak mahu keluar kerana khawatir kesihatan mereka ya. Jadi ini sebenarnya tanggungjawab semua ya, untuk meyakinkan mereka untuk keluar dengan selamat dalam pilihan raya ini ya. Jadi tapi mana dari segi peluang itu, insya-Allah ada peluang yang lebih baik daripada di Melaka ya, berbanding yang sebelum ini ya. Jadi ditambah lagi dengan isu-isu yang berlaku yang tentunya boleh nanti bila kita dalam tempoh kempen dan sebagainya adalah perkara yang dibangkitkan, yang dikemukakan oleh parti-parti politik ini, khususnya Pakatan Harapan. Di situlah ada lagi ruang dan peluang yang lebih baik untuk dikenali dan disokong oleh rakyat. Apakah PA sudah pun duduk untuk memilih calon-calon yang akan bertanding nanti, dan apakah amanah sendiri pada pandangan YB akan mengemukakan calon-calon baru ataupun anak-anak muda untuk bertanding dalam PRN Johor kali ini? Sebahagiannya kita dah serahkan kepada muda, dan tentunya muda kan. Kita dah serahkan kursi kita sebahagian kepada muda. Di situ ada calon-calon yang muda. Amanah juga bakal mengemukakan calon-calon yang muda. Saya ni pun masih muda lagi. Walaupun speaker yang paling muda dalam negara kita. Jadi ada berapa orang lagi tokoh-tokoh muda yang akan bersama dengan kita. Jadi secara umumnya pada waktu ini Pakatan Harapan sedang mengenal pasti calon-calon yang bersesuaian. InsyaAllah dalam waktu yang singkat lagi akan dimuktamadkan nama-nama tersebut, akan dibentangkan atau dimaklumkan kepada rakyat, khususnya di negeri Johor. Okey, menarik. Baik, Prof, ini pun satu isu yang penting jugalah untuk kita bincangkan di sini. Tadi pun Prof sebut tentang UMNO dan juga Barisan Nasional, dan memang sudah jelas bahawa ekoran daripada kejayaan yang dianggap cukup cemerlang dalam PRN Melaka baru-baru ini, mereka juga akan bertanding secara solo kali ini, tidak lagi di bawah Perikatan Nasional. Tetapi yang menarik sekarang inilah kedudukan bersatu. Difahamkan bahawa bersatu dan PAS sekarang ini akan team up dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Jadi apakah ini bagi pandangan Prof mungkin juga akan memberikan satu lagi situasi yang menarik dalam PRN Johor kali ini? Okey, kalau kita lihat Melaka lah sebagai contoh, landmark kita melihat bagaimana PAS masih terus bersama dengan bersatu. Tidak banyak impak yang besar kalau di Melaka. Dan kalau kita analisis di Johor, pengaruh PAS di Johor itu boleh kita ragukan. Itu bezanya kalau nak melihat moral konstituen di Kelantan dan di Terengganu, berbeza dengan Johor. Walaupun bangsa Johor itu adalah Melayu Muslim, tapi pecahan kepada intra-etnik bangsa Johor itu juga berbeza. Ada Jawanya, ada Bugisnya, ada Mandeling, ada Banjar, ada Arab peranakan, Jawa peranakan. Jadi perkara-perkara ini yang kita lihat agak menarik
bila mana bangsa Johor walaupun sangat rapat dengan pitching oleh istana tapi ianya juga melihatkan bagaimana UMNO membawa kibaran bangsa Johor untuk menyatukan perbezaan-perbezaan intra-etnik ini bagi mengukuhkan pengaruhnya. Yang ramai kita tidak boleh menafikan Johor adalah fortress UMNO for so long hanyalah pada tahun 2018 melihat satu perubahan besar cuma kalau saya perhatikan di sini kalau melihat kepada kekuatan UMNO sendiri di Johor itu dan melihat kepada pola-pola sebagai bukti dan yang kita perhatikan kemungkinan besar peluang itu besar untuk UMNO di Johor peluang itu besar untuk UMNO di Johor walaupun kita tak nafikan cabaran-cabaran daripada kepembangkangan seperti PKR, DAP dan Amanah terutama sekali di kawasan urban di kawasan perbandaran di mana non-Malays community dari segi demografinya 48% mengatasi populasi Bumiputera yang kita tahu UMNO juga kuat di kawasan Melayu yang di mana demografinya mesti 50, 70 atau 80 ke atas Tapi Prof yakin bahawa ialah tadi pun YB mention tentang kerjasama mereka dengan MUDA satu parti yang kita anggap baru iaitu Malaysia United Democratic Alliance. Apakah parti MUDA ini termasuklah mungkin juga pejuang yang diasaskan oleh mantannya Ahmad Berhad Menteri Tun Mahathir. Apakah parti MUDA khususnya akan mendapat sambutan dalam pilihan raya negeri Johor kali ini? Kita tak bolehlah mengenepikan pengaruh Syed Saddiq walau bila dia menang dalam 2018 di Muar nampaknya ada kita perhatikan di Malaysia ni literasi politiknya bagus dan orang-orang muda kita pun bersemangat untuk bersama dalam terlibat dalam politik, terlibat dalam aktivis mereka ada keinginan kepada perkara-perkara yang sebegitu dan kita tak boleh mengenepikan kemungkinan muda boleh menjadi third force macam saya katakan mungkin dalam 56 kerusi DUN di Johor tu 30 daripadanya kalau kita perhatikan kawasan urban dan semi-urban masih lagi ada kekuatan pada Pakatan Harapan dan kursi-kursi inilah yang mungkin yang resulting majority di mana 56% saja undi yang kurang itu menyebabkan ada ruang untuk muda muncul sebagai mempengaruhi boleh memberi impak kepada pungutan undi nanti namun kalau sekiranya kita perhatikan UMNO di Johor ni kekuatan kepada puteri dan pemuda dia dan aktiviti bersama rakyat itu tak boleh dengan senanglah kita nak dipinggirkan mereka ini rapat sentiasa bersama rakyat dari awal dulu sehinggalah kini dan sayap-sayap kanan cawangan-cawangan amat saya kira lah semakin mengukuhlah kalau kita perhatikan kepada aktiviti sedia maklum di Johor ini sebenarnya memberi kelebihan Cuba kita tanya pandangan daripada YB Suhaizan sendiri YB nasib bersatu dalam pilihan raya negeri Johor kali ini apakah seolah-olah berada pada situasi yang cukup membimbangkan ataupun ialah mungkin ini satu pandangan yang berat sebelah tetapi pandangan ikhlas daripada YB sendiri bagaimana dengan kedudukan bersatu kali ini dalam pilihan raya negeri Johor ini? Saya meneliti keputusan dalam pilihan raya di Melaka ini. Sebenarnya bersatu ni ada kekuatan di tempat-tempat tertentu sebenarnya yang tidak berada di kedudukan Pakatan Harapan. Kalau dulu mereka bersama dengan Pakatan Harapan tetapi sekarang tidak bersama dengan Pakatan Harapan jadi sebenarnya di mana fokus mereka dalam kedudukan di Melaka itu sebenarnya bersatu ni ada kelebihan iaitu dia parti ini boleh mendapat sokongan daripada undi PAS sebanyak 2,000 hingga 3,000 undi bagi sesuatu tun. Dan kalau di Melaka tu sebenarnya jika bersatu atau PN ni bijak mengatur dia ada kelebihan di komposisi 74% hingga
65% Melayu. Lebih daripada 74% ini di kawasan Tegar Bazar Nasional. Tetapi di kawasan saya anggap sebagai middle PN lah iaitu Melayu, pengundi Melayu 74 hingga 65% ini, itulah sebenarnya ruang strategik PN ini jika dia bijak menguruskan perkara ini, saya kira dia pun boleh mendapatkan kursi. Tapi kalau dia tidak bijak menguruskan ini, barangkali dia boleh dapat 1 atau 0 atau 1 lah bila bertempur dengan Pakatan Harapan. Ini mungkin akan menyebabkan dia bermasalah lah. Jika dia bijak menguruskan ini, mungkin dia boleh dapat kursi yang signifikan di sana. Bila YB sebut tentang ruang yang strategik, apakah YB setuju? Ada pandangan dan pendapat daripada pemerhati politik yang mengatakan bahawa pembahagian kerusi mengikut komposisi kaum juga penting sebenarnya untuk menentukan kejayaan dan kegagalan sesebuah parti politik dalam pilihan raya negeri. Terutamanya kalau kita lihat kemenangan yang dicatatkan oleh DAP khususnya adalah di kawasan-kawasan di mana kaum Cina lebih ramai daripada kaum-kaum lain di dalam sesuatu kawasan mengundi itu. Jadi apakah itu juga strategi yang harus dilihat secara serius oleh parti-parti politik, YB? Saya melihat keputusan pilihan raya sebelum ini yang terkini adalah di Melaka. Memang sebenarnya keputusan pilihan raya itu membentuk mengikut kumpulan kaum ini sebenarnya. Maksudnya jika di kawasan kaum Cina, kaum Melayu, di situ Pakatan Harapan memiliki kelebihan. Di kawasan majoriti Melayu, di situ UMNO, Barisan Nasional dan termasuk daripada PN ada kelebihan di situ. Memang tidak dapat dielakkan lah perkara itu, saya kira dalam kedudukan pada waktu ini di negara kita, pecahan itu begitulah bentuknya mengikut tempat dan mengikut komposisi kaum. Okey. Baik, kita di penghujung sebenarnya, tak banyak lagi masa yang tinggal. Tinggal lebih kurang 1 minit lagi. Tak tahulah dalam masa 1 minit ini apa yang ingin Prof sampaikan. Seringkas-ringkas. Okey, seringkas-ringkasnya saya kira saya ni suka bila diberi tajuk tentang Zapin Johor saya pun ada sediakan pantun untuk Zapin Johor ni cantik. Jadi untuk orang Johor yang nak mengundi ni, saya bacakan Zapin Johor rancak sekali, kuda kepang sampuk menari pilihan raya negeri datang lagi, calon nak tunjuk taring dan gigi asam pedas siakap cili api, cendol di muar enak sekali bangsa Johor bersedia mengundi, pangkah calon yang berintegriti. Itu pesan saya yang ringkas dalam masa 1 minit Saya nak tambah sikit tentang nasib bersatu bolehkah kalau dibenarkan? Seringkasnya kalau kita perhatikan, nasib bersatu mungkin akan ditentukan pada pilihan raya negeri Johor ini kerana ada kemungkinan ramai ahli bersatu yang mahu kembali kepada UMNO telah pun diseru dan diterima sebagai satu proses pemulihan dan kita lihat bagaimana nasib bersatu sama ada umurnya panjang atau tidak Kalau kita perhatikan yang lalu semangat 46 pun perjuangan yang teras dan tegar pun tidak mampu untuk bertahan lama. Okey, sebelum kita berpisah, ini ada pesanan yang harus saya sampaikan kepada anda. Live ulangan ruang bicara di Bernama Radio ataupun live read ulangan ruang bicara di Bernama Radio Isnin hingga Khamis. Anda boleh mengikuti semula ulang siar episod ruang bicara ini menerusi siaran Bernama Radio esok pukul 10.30 pagi. Dan pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad pula, anda boleh mengikuti semula ulang siar episod ruang bicara ini menerusi siaran Bernama Radio Isnin nanti pukul 10.30 pagi. Jadi itu pun sesuatu yang menarik sebenarnya yang kami sampaikan kepada anda. Jadi terima kasih kepada Profesor Dr. Kartini Abu Talib dan juga yang berhormat Suhaizan Kayat kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Dan semakin hampir nanti pilihan ini di Johor ini, semakin banyaklah perbincangan yang akan kita langsungkan. Dan kerana kita juga menunggu sebenarnya penamaan calon, kerana itu juga akan sebenarnya mendapat perhatian yang cukup serius daripada pengundi-pengundi di Johor nanti. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara. Seperti biasalah, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.
Terima kasih.